Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada tafsir surah Hawamim. Masih lagi kita dalam surah Fussilat. Sambungan kita ayat yang ke-37. InsyaAllah kita akan selesaikan bahagian yang ke-8 daripada surah Fussilat ni, iaitu bahagian ke-8 daripada 37 sampailah ayat yang ke-39 ataupun 38, dua ayat. Dan lepas tu kita akan masuk bahagian-bahagian yang lain. Jadi kita tengok ayat yang ke-37 ni dalam mushaf muka surat 480. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-37, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Maksudnya Allah Ta'ala sebut, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan. Dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya, kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terjemahan ayat yang ke-37 daripada surah Fussilat. Ayat 37, Allah Ta'ala mula nak beritahu dan cerita pada kita tentang dalil-dalil kewujudan dia dan juga dalil-dalil kebesaran dia. Petunjuk-petunjuk yang ada di sekeliling kita yang kita boleh kesan wujudnya Tuhan, maha kuasanya Tuhan. Ini disebut sebagai dalil akli, dalil akal, yang kita kena fikir, guna otak kita. Dan pada ayat ni Tuhan khusus sebut dalil akli afaqi. Dalil akli afaqi maksud dia apa? Dalil akal yang berada di ufuk, di atas kita. Fauqi. Dia tak berada di bawah. Sebab dia sebut tentang bulan dan juga bintang. Yang ni duduk di atas, tak duduk di bawah. Okay. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang dalil-dalil wujudnya dia? Tujuannya ialah untuk mengesakan. Sebab sebesar-besar seruan dalam agama ni ialah tauhid. Dan sebahaya-bahaya benda dalam agama ni ialah syirik. Ayat-ayat sebelum ni, kalau kita tengok pada ayat yang ke-33, 34, 35, 36. Ayat 33, 34, 35 dan juga 36, 4 ayat ni Tuhan cerita tentang sebaik-baik perkataan. Iaitu Tuhan sebut, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya melainkan
orang-orang yang telah menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni Tuhan nak sebut tentang apa yang kamu nak kena seru dalam dakwah tu. Sebaik-baik ucapan ialah dakwah. Lepas tu Tuhan cerita pada ayat 34, 35, ubat kepada dakwah supaya berterusan ialah sabar. Tuhan kata pada ayat 35, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Tidak ada yang boleh menempuh berat susahnya dakwah ini melainkan orang-orang yang kami campak dalam dirinya kesabaran. Tuhan sebut dakwah, tapi tak sebut lagi inti dakwah tu apa dia. Nak kena ada apa dalam dakwah. Tuhan sebut pendakwah tu kena sedar, yang sebaik manusia tu kena sedar, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kerja, sebaik-baik urusan, kedudukan sebagai manusia ni ialah berdakwah. Dan dakwah ni tak boleh dibuat kalau orang tu jenis baran, tergesa-gesa, tak boleh buat. Melainkan pada orang yang sabar. Kemudian ayat yang ke-36, Tuhan sebut, sekiranya datang pada kamu nazrun, iaitu bisikan syaitan. Sebab apa sebut bisikan syaitan? Sebab kerja dakwah ni sangat banyak bisikan syaitan yang akan kena pada dia. Okay. Masih lagi sebut tentang dakwah. Okay. Ini ayat 37 ni nak sebut tentang inti dakwah. Apa yang nak kena ada? Silibus dakwah tu apa? Kerja terbaik dah sebut. Perkataan terbaik dah sebut. Urusan terbaik bagi manusia ni atas dunia, Tuhan dah sebut, dah clear cut. Maknanya ianya dakwah. Okay. Sekarang dalam ayat yang ke-37 Tuhan sebut wa min ayatihi. Wa min ayatihi, di antara dalil-dalilnya ataupun di antara petunjuk-petunjuk. Okay. Orang belajar bahasa Arab, dia akan tahu perkataan min itu bermakna sebahagian ataupun tab'id. Tab'id ni maksudnya sebahagian, ba'd, separuh. Maknanya ini ialah ayat nak tunjuk pada kita baru separuh, baru sikit tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tak sebut semua lagi. Daripada semua ayat-ayat Tuhan, daripada semua dalil-dalil bukti kehebatan, keesaan Tuhan tu banyak. Yang ni yang kami sebut ni sikit. Iaitu kami sebut tentang al-laili wan nahar, malam dan siang. Berlakunya silih berganti malam dan siang. Dan sebab apa boleh berlaku malam dan siang ni? Sebab ada dua makhluk Tuhan, iaitu bulan dan juga matahari. Okay. Dalam syarah dia kata apa? Wa min ayatihil lailu wan nahar. Dan di antara dalil-dalil bukti Allah Ta'ala adalah malam dan siang. Allah Ta'ala sahaja yang menjadikan malam dan siang untuk dijadikan sebagai dalil. Dalil macam mana? Malam dengan keadaannya yang gelap gelita, dan siang dengan keadaannya yang terang benderang, dan kedua-duanya silih berganti tanpa lelah. Maknanya tak pernah stop. Tak pernah ada waktu yang kita perasan siang memanjang ataupun malam memanjang. Walaupun sebenarnya ada negara-negara yang macam tu. Cuma kita, tempat kita ni dah merujuk kepada suasana di Mekah tu, dia tak macam tu. Ada orang duduk di kutub utara, ada orang duduk di kutub selatan, yang dia orang ni 6 bulan siang, 6 bulan malam. Dia bertukarlah antara dua kutub tu. Cuma fokusnya pada kumpulan sasar pertama yang turun ayat ni ialah Mekah. Dan suasana Mekah ni dia tak macam tu. Dia dalam sehari tu kita akan tengok siang dan malam. Dia tidak macam tempat lain. Sehari tu dia siang saja ataupun sehari tu dia malam. Boleh berlaku macam tu, tapi fokusnya kepada orang-orang Mekah dulu. Dan kita pun di Malaysia ni sama juga cuacanya. Dan mungkin kita lebih seimbang berbanding orang-orang yang duduk di semenanjung tanah Arab. Sebab ada waktu di negara Arab ni dia siang dia panjang ataupun malam dia panjang. Dia berlaku dua-dua dalam sehari. Cuma ada musim siangnya panjang, ada musim malamnya panjang. Cuma kita di Malaysia ni dia tak nampak ketara sangat perbezaan. Dia tak nampak sangat. Maknanya kita dapat rasa siang dan malam itu dalam perbezaan waktu yang tak jauh. Okay. Dalam syarah dia kata, apabila siang manusia bekerja dan apabila malam manusia berehat, Allah Ta'ala gunakan satu fenomena alam yang terjadi setiap hari sebagai hujah. Profesor Hamka, dia terjemah ni merujuk pada suasana zaman dia.
Maknanya sekitar tahun 40-an, sekitar tahun 30-an, orang kerja siang, malam orang rehat. Tapi sekarang tak macam tu lah. Sekarang orang kerja malam, siang orang berehat. Ikut keadaan sifat kerja dia, tabiat kerja. Ada orang kerja dia waktu-waktu yang orang lain tak kerja. Okay. Cuma merujuk pada zaman tu lah, merujuk pada waktu orang yang tulis tafsir tu. Kebanyakan tafsir kan sebut macam tu lah. Zaman-zaman dulu pun, tafsir Ibn Kathir pun, zaman Ibn Kathir tu pun orang kerja siang, orang rehat malam. Beza dengan zaman kita ni, ada orang tak tidur 2-3 hari, ada orang tidur 3-4 hari, jadi tak seimbang siang dan malam dia. Okay. Dia kata, pada pertukaran siang dan malam itu, fenomena yang akan menjadi hujah. Apa yang nak jadi hujah ni? Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, malam dan siang itu tidak terjadi dengan sendiri, tapi Allah Ta'ala yang menjadikan. Ianya terjadi dengan kudratnya. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar. Hadis ni ada dalam kitab Sahih Muslim. Kita dengar hadis ni. Hadis ni, dalam hadis Nabi cerita tentang akan ada waktu tempoh yang tak berlaku lagi. Siang tu akan panjang lain macam siang tu. Okay. Kemudian Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi kata, atadruna aina tadhhabu hadhihi syam. Kamu nak tahu tak pergi mana matahari ni? Matahari ni bila mana dia hilang, dia pergi mana? Okay. Dalam hadis tu Nabi kata, atadruna aina tadhhabu hadhihi syams. Kamu tahu tak matahari ni waktu malam dia pergi mana? Sahabat-sahabat pun kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Nabi kata, inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-arsh. Sesungguhnya matahari itu akan berada di orbitnya, akan berada di tempat yang dia perlu berada. Dan bila mana dia dah selesai, dia akan pergi dekat tempat betul-betul bawah arash. Yang ni orang sains tak boleh fikir lagi macam mana dia jadi. Okay. Tapi dalam hadis sebut macam tu. Fatakhirru sajidah, kata hadis tu. Dia buat apa? Matahari buat apa bawah arash tu? Matahari tu duduk sujud. Keadaan dia bersujud. Sujud macam kita ke? Wallahu alam. Cuma dalam sebut matahari tu sujud. Fala tazalu kadzalik. Matahari itu akan kekal sujud pada Tuhan di bawah arash. Kekal dia. Hatta yuqalu laha. Sehingga diperintahkan pada matahari. Irtafi'i. Bangkit. Bangun. Irji'i min haitsu ji'ti. Kembali kamu ke tempat mana yang kamu datang. Fatarji' fatusbihu tali'atan min matla'iha. Maka matahari akan balik. Dan pada waktu tu kita akan tengok matahari terbit daripada mana tempat terbitnya. Iaitu daripada timur lah. Okay. Yang ni kita jarang dengar mungkin hadis ni. Orang sains baca, dia tak boleh nak fikir. Sebab dengan fakta sains yang ada sekarang, matahari tak bergerak. Kita yang mengelilingi dia. Maknanya, duduk dalam satu sistem galaksi tertentu, matahari duduk tengah. Itulah fakta sains yang kita duduk belajar pada dulu. Okay. Walaupun dalam hadis ni dia macam kontradik sikit. Okay. Maknanya matahari tu ada pergi tempat lain. Okay. Thumma taji'u hatta tantahiya ila mustaqarriha tahta al-arsh. Kemudian bila mana dah habis waktu siang, dia akan kembali semula duduk dekat di bawah arash. Fatakhirru sajidah, kata Nabi. Dia kekal dalam keadaan bersujud. Fala tazalu kadzalika hatta yuqalu laha irtafi'i. Kekallah matahari dalam keadaan sujud sehingga datang arahan kata bangkit. Irji'i min haitsu ji'ti. Kamu kembali balik ke mana, daripada mana tempat kamu datang. Fatarji', maka dia balik. Fatasbihu tali'atan min matli'iha. Maka keluarlah matahari daripada tempat terbitnya. Thumma tajri la yastankirun nasu minha syai'a. Kemudian matahari itu akan berada di tempatnya sehingga manusia tak rasa pelik pun, tak perasan pun benda ni. Walaupun benda ni berlaku setiap hari. Hatta tantahiya ila mustaqarraha dzalika tahta al-'arsh. Sehinggalah kata Nabi, habis kerja matahari ini, duduk di atas orbit dia kekal berada di arash. Berada di arash tu di samping arash ataupun dekat dengan arash. Fayuqalu laha irtafi'i asbihi tali'atan min maghribik.
pada hari ini, kata Nabi, lain sikit arahan Tuhan bagi. Tuhan kata, bangkit kamu, tak payah duduk dekat lagi dengan arash ni, pergi kamu ke arah barat dan terbit daripada arah itu. Iaitu hari kiamat lah. Okay. Terbit daripada arah itu. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Maka pada waktu itu, kita akan lihat matahari keluar daripada belah barat. Maghrib dalam bahasa Arab maksud dia barat. Sebab tu waktu maghrib ni waktu matahari tenggelam. Waktu matahari jatuh, biasanya dia berada di arah barat. Itu tempat dia lah, ataupun itu maklumat yang umum kita tahu. Dia akan keluar daripada timur dan dia akan tenggelam daripada belah barat. Faqala Rasulullah pun tanya sahabat, atadruna mata dhakum? Kamu nak tahu tak bila yang berlaku kata keluarnya matahari daripada belah barat itu? Hina la yanfa'u nafsan. Kata Nabi, zaka hina la yanfa'u nafsan. Hari itu ialah hari yang tidak bermanfaat bagi mana-mana orang imannya. Lam takun amanat min qabl. Kalau sekiranya dia tu belum beriman lagi sebelum pada tu. Maknanya dia bangkit, dia tengok matahari terbit belah barat, hari tu baru nak beriman. Hari tu tak ada guna. Nabi kata, au kasabat fi imaniha khaira. Ataupun mereka-mereka yang belum mengusahakan apa-apa, dah terbit pada belah barat pun steady lagi, tak ada apa. Maknanya nak katanya pada waktu itu tidak ada lagi orang beriman. Maknanya tidak ada lagi orang beriman. Okay. Dia macam ni, kita kena faham. Tidak wujud lagi orang beriman, Nabi kata. Orang beriman ni adakah orang Islam? Tak. Sebab ada orang Islam tak beriman. Dia ada orang Islam tak beriman. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis tentang fasa akhir zaman ni, dia ada berlaku beberapa fenomena yang akan menghabiskan orang beriman, yang akan selesaikan orang beriman. Antaranya ialah hadis yang sebut tentang datangnya satu asap ataupun satu angin daripada arah tertentu. Bila mana angin itu dihirup oleh orang beriman akan dibawa rohnya sekali. Maknanya dia matilah. Okay. Dan angin itu akan masuk di semua tempat di mana ada orang beriman. Di mana ada orang beriman. Tengok, hadis gariskan iman orang beriman. Maknanya orang munafik tak masuk dalam bab ni. Orang munafik tak masuk. Walaupun dia beriman, walaupun dia Islam, tapi dia tak beriman, dia tak masuk dalam kumpulan tu. Walaupun atas IC dia tulis Islam, tapi itu bukan jaminan. Kita hirup tu, akhirnya kita mati. Macam-macam orang terjemah. Sebab tu golongan konspirasi, dia kata yang 2 tahun baru ni tu ialah bahagian daripada hadis tu. Ataupun orang-orang yang suka kaji hadis-hadis akhir zaman ni, dia kata yang datang tu, virus yang datang tu, ialah bahagian daripada penghabisan orang beriman. Kan ramai orang mati, tapi orang kafir pun mati. Kita yang tak mati ni geng mana? Sebab duk hidup lagi sampai hari ni. Okay. Jadi ikut pada hadis tu kacau itu. Dah lah ambil vaksin lagi. Okay. Jadi ini hanya andaian. Sebab dalam hadis Nabi kata asap. Sebab ada orang takwil, dia kata dia bukan asap, dia benda yang tak dapat dilihat. Itu takwilan. Dia berinteraksi dengan hadis akhir zaman ni. Selagi mana zahir itu pelik, kekalkan zahirnya. Maknanya zahir hadis tu Nabi sebut macam tu. Kita tak boleh takwil dengan kemodenan zaman. Sebab tu orang yang baca hadis riwayat Muslim yang kata Dajjal di akhir zaman akan naik tunggangan, binatang tunggangan yang telinganya besar, panjang. Telinganya besar, lebar telinga dia. Ada golongan-golongan yang jelapak sikit ni dan nak cepat sangat ni. Dia kata apa, dia tergesa-gesa sikit. Dia kata, itulah maksudnya kapal terbang, sebab kapal terbang sayap dia panjang. Dia kata takkanlah Dajjal akan naik keledai telinga panjang. Okay. Dia macam ni, macam saya sebut tadi. Selagi mana hadis tu sebut zahirnya binatang tunggangan, dia binatang tunggangan. Maknanya dia jenis binatang. Adapun kapal terbang tu dia bukan jenis binatang. Dia ialah jenis kenderaan yang dicipta oleh manusia. Okay. Cuma adalah ustaz-ustaz yang cuba nak clarify dan dia cuba nak kemahkan dengan dia kata hadis-hadis ni jangan dibaca dengan kaku. Dia kata baca dengan realiti sama. Sebab tu kita akan tengok ada orang terjemah kata Rom tu Rusia.
Rom yang zaman Nabi sebut nanti perang Malhamah nanti, yang semua orang Islam akan bergerak ke Syam tu, yang Nabi kata bila mana ghalabas salib, orang Kristian angkat dia punya salib tu, akhirnya berlaku pertembungan antara orang Islam. Dia kata yang merujuk itu ialah, yang dirujuk dalam hadis itu ialah Rusia. Pertama kita nak tahu, Rusia ni komunis. Dialah, adalah Kristian di Rusia tu, ada Kristian Rusia. Okay. Dia macam tergesa-gesa. Dia macam, orang kata apa, tak sabar nak buat tafsiran. Cari lambang zaman Rom dulu, nak tengok jata negara mana yang paling sama dengan Rom dulu dengan sekarang. Cek. Jumpalah gambar burung Garuda mana entah. Dekat jata Rusia tu pun ada, dekat jata Rom lama pun ada. Cepat-cepat kata, Rom sekarang ni lah pihak Rusia. Rusia sekarang ni lah pihak Rom. Rom yang Nabi sebut. Okay. Yang pasti kita kena tahu, Rom Banu Asfar. Bila mana orang tanya Nabi, Rom ni siapa? Nabi jawab, Rom ialah Banul Asfar. Bangsa kuning. Sebab apa kuning? Kuning sebab rambut dia orang kuning. Sebab kebanyakan orang Rom, dia punya rambut dia orang kuning. Dia bukan cat. Dia memang macam tu. Kan kita tengok setengah-setengah Mak Saleh kan. Dia memang rambut dia kuning. Keturunan dia macam tu. Tak tahulah mana-mana orang yang kuning rambutnya tu, itu kategori Rom. Tapi nak kata Rom by exactly ialah Rusia, tak boleh. Tak boleh. Selagi mana Zahir. Sebab ini ialah keadaan-keadaan orang. Dia nak cepat. Dia macam ni tuan-tuan, yang jadi keluar tafsiran-tafsiran macam ni sebab apa? Sebab tak sabar dan bosan. Dua tu je. Tak sabar nak tengok siapa paling tepat tafsir tentang hari kiamat. Tak sabar. Sebab setiap ustaz ni dia berlumba-lumba siapa paling tepat bagi tafsiran ataupun takwilan. Yang kedua, bosan. Bosan sebab selalu dengar kuliah benda sama. Nak bagi kuliah lain sikit pada orang. Itu antara isi dia. Sebab tu kita akan tengok macam-macam orang, dia fikir, dia cari lubang, dia cari nak buat connection tu. Nak buat connection yang macam-macam. Okay. Jadi nak sebutnya ialah, itu ialah petanda nak katanya hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti. Kemananya hari itu hari akan panjang. Sebahagian para sahabat, sebahagian hadis lagi Nabi sebut, hari kiamat, hari yang kata matahari itu lama sangat, ialah hari keluarnya Dajjal. Sebab ketika mana keluarnya Dajjal, Nabi sebut Dajjal akan keluar mengelilingi bumi selama 40 hari. Yang mana dalam 40 hari itu ada satu hari macam setahun lama dia. Maknanya dia punya matahari itu siang dia panjang lain macam. Daripada subuh nak pergi ke Zuhur, Zuhur nak pergi ke Asar, Asar nak pergi ke Maghrib tu panjang. Dan satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu, dan hari-hari seperti mana hari-hari yang lain. Sahabat bila mana dia tanya, dia dengar hadis tu, apa soalan pertama sahabat? Soalan pertama sahabat, Dajjal tu warna dia apa? Tak. Sahabat tanya, first kali soalan dia tanya bila Nabi kata Dajjal akan keluar akhir zaman. Waktu satu hari macam setahun tu nak solat macam mana? Itu soalan sahabat. Sahabat tak tanya, kat mana Dajjal tu duduk? Bukan kata duduk kat pulau ni ke? Sebelum orang akhir zaman jumpa, kita pergi kumpul, kita pergi bunuh siap-siap. Supaya akhir zaman nanti tak keluar lah. Sebab dalam hadis Abu Zar, memang Abu Zar ni antara sahabat Nabi yang jumpa Dajjal tu. Dia jumpa. Sebab hadis tu hadis sahih riwayat Muslim. Waktu dia Kristian, dia naik kapal dia dipukul ombak, dia terdampar di satu pulau tu tak diketahui pulau mana. Cuma dia sampai di pulau tu, dia tengok ada satu binatang yang lebat bulu dia. Nama dia Al-Jassasah. Bila mana dia tanya, wama anta? Dia kata, anal Jassasah. Aku ya yang dinamakan dengan Jassasah. Jassasah tu dalam bahasa Arab maksudnya bulu lebat sehingga tak tahu mana depan mana belakang. Ada orang kata inilah Bigfoot. Orang ni memang sedap, dia buat cerita macam-macam. Okay. Bigfoot boleh kenal lagi depan belakang. Bigfoot boleh kenal. Kalau adalah Bigfoot tu, ada orang kata Bigfoot tu ialah orang-orang yang amalkan ilmu hitam, dia bertukar jadi macam Bigfoot. Ada yang kata tak, ni memang keturunan gorila ke apa yang besar sikit pada orang. Sebab ada satu saintis lama, itu mitos sains sebenarnya, bukan betul pun. Ambil gambar ni lama dah. Gambar ni zaman Neil Armstrong naik ke bulan dulu, lama dah. Okay. Dia ada gambar dia berdiri belakang Bigfoot. Bigfoot tu besar macam orang, besar lah.
Dia bukan gorila. Gorila ni dia duduk mencangkung. Dia cara binatang yang jenis chimpanzee apa semua ni, monyet apa semua ni, dia jenis duduk tu, dia duduk mencangkung macam orang hutan apa semua. Dia tak duduk macam kita. Dia tak berdiri macam kita. Kita tahu itu ialah keluarga dia, family monyet ni. Okay. Tapi Bigfoot tu besar. Jalan mendada. Kemah nampak. Okay. Ada orang kata tu prop je. Dia orang buat je. Bukan betul pun. Sebab dia orang nak kacau. Okay. Wallahu a'lam, tapi dalam hadis sebut al-jassasah. Tak tahu depan, tak tahu belakang. Makhluk ni kata pada Abu Zar, pergi masuk dalam gua tu, ada orang duk tunggu. Dia masuk, saya ringkas cerita, dia masuk, dia tengok ada satu orang lelaki, tangan dia dipasung. Dibelenggu, rantai, dia terikat. Dan dia tengok, sebelah mata dia tu buta, dan mata dia tu bentuk macam kurma yang kecut. Anggur yang kecut, kismis lah bentuk mata dia tu. Dia bukan satu mata. Dia ada dua mata. Satu dia dah collapse, tak boleh guna, mata dia tu buta sebelah. Okey. Akhirnya berlaku perbualan antara Abu Zar apa semua ni. Okey. Saya nak ceritanya, waktu Abu Zar masuk Islam, dia jumpa Nabi. Nabi pun tanya, apa yang kamu tengok sebelum Islam? Dia tengok cerita yang dia jumpa lelaki ni. Nabi kata, itulah Dajjal. Dan inilah Madinah yang tidak akan dimasuki olehnya. Nabi daripada duduk tu, Nabi berdiri, Nabi ketuk dengan tongkat, hadhihi tibah, bumi ini tak akan dimasuk oleh Dajjal yang telah Abu Zar berjumpa dengannya. Tak ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, tunjukkan ke mana, di mana pulau tu, kita pergi bunuh sekarang. Tak ada. Sebab dia orang tahu bukan kerja kita. Kerja kita tanya benda lain. Okay. Yang jadi masalah sekarang orang akhir zaman ni, dia nak cari siapa Dajjal. Walaupun dia dah perangai macam Dajjal pun. Okay. Cuma nak katanya ada orang dia cuba cari. Tak perlu cari pun. Sebab sahabat tak cari. Sahabat waktu dia dengar Nabi kata Dajjal keluar, dia tak tanya macam mana nak lari pada Dajjal. Dia tanya, kalau hari tu panjang, nak solat macam mana? Maka Nabi kata, qaddaruha, kamu kadarkan macam mana kamu pada hari-hari lain. Maknanya kalau tengok matahari dah macam ni, salatlah pada waktu tu. Maknanya dah tergelincir matahari, dah rasa macam tengah hari sikit, maka kita pun salat. Tak boleh nak bayang lah macam mana satu hari macam setahun. Cuma Nabi sebut macam tu. Okay. Cuma nak katanya matahari dan bulan, pada ayat ni Allah Ta'ala nak sebut, ianya satu hari dia akan luar pada kebiasaan. Biasa kita tengok matahari bulan, siang matahari. Walaupun kita tak tilik sangat matahari keluar macam mana. Dan kita pun tak tengok sangat bulan mengambang bila apa semua, kita tak tengok. Yang tengok ni geng-geng Tok Bomoh je, tunggu malam Jumaat kliwon bila. Okay. Cumanya kita tak perhati sangat lah. Tak perhati sangat. Okay. Cuma dalam keadaan tak perhati tu, satu masa nanti dia akan jam. Sistem tu akan jam sekejap. Sistem tu akan jadi lain. Okay. Sebab tu dalam hadis tu Nabi beritahu kepada para sahabat, dan ini ialah bahagian daripada benda ghaib. Okay. Wasyamsu wal qamar, ayat yang ke-37, wa min ayatihi al-lailu wan nahar, di antara tanda kebesarannya ialah siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, iaitu Tuhan yang menciptakan matahari dengan cahaya sinarnya, bulan dengan cahaya dan keindahannya. Ketentuan berputar dalam orbit masing-masing, dan susunan putaran dan kitaran tidak akan berlanggar antara satu sama lain. Maknanya Tuhan sebut matahari dan bulan. Okay. Sebab apa sebut matahari dan bulan? Okay. Sebab dia ialah lepas pada ayat tu, kita kena baca ayat selepasnya, iaitu Tuhan kata la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan juga bulan. Jangan kamu sujud pada matahari dan juga jangan kamu sujud pada bulan. Sebab apa Allah Ta'ala kata matahari dan bulan itu ialah bahagian pada tanda kewujudan aku? Sebab masyarakat Arab jahiliah sebahagiannya sangat membesarkan ramalan pergerakan matahari dan bulan. Sebab tu kita ada sanah qamariyah dengan am syamsiyah. Am syamsi. Sanah qamariyah ni maksudnya tahun yang dikira dengan sebab pergerakan bulan. Dia ada am syams, tahun yang dikira dengan sebab pergerakan matahari. Satu tahun mengikut pergerakan matahari 365 hari. Ini maklumat umum. Satu tahun mengikut pergerakan bulan kurang 11 hari daripada matahari. Maknanya 365 tolak 11. Itu ialah sanah qamari. Okay. Kedua-dua ni makhluk yang Tuhan beri untuk kita
mudah urusan. Iaitu untuk kita tahu tempoh waktu dia apa-apa semualah. Untuk kita tahu tempoh waktu. Bukanlah untuk berlaku benda lain. Sebab ada setengah-setengah orang, dia takjub dengan matahari dan bulan, akhirnya dia sujud. Dia menyembah matahari dan bulan. Sebab tu dalam ayat ni Tuhan kata, jangan kamu sujud pada matahari dan juga jangan kamu sujud pada bulan. Kerana Allah Ta'ala mencipta keduanya, maka hanya kepada Allah sahaja kita sembah, bukan kepada keduanya, kerana keduanya itu adalah ciptaannya. Kalau kita tengok penyembah matahari pada zaman jahiliyah dulu ialah kabilah Bahilah. Kita pernah dengar seorang sahabat nama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ni mari daripada kabilah Bahilah, family Bahilah, kelompok Bahilah ni, keturunan Bahilah ni, kaum ataupun kita panggil kelompok Arab lah. Mereka tak sembah berhala. Ada riwayat kata dia orang sembah berhala, dia orang tambah satu lagi sembahan, iaitu menyembah matahari. Sebab dia orang duduk di satu kawasan tu di Mekah ialah kawasan yang paling awal akan nampak matahari keluar. Jadi dia orang telah mengagungkan matahari luar biasa. Tiap-tiap pagi dia orang akan sembah matahari, dia orang akan buat ritual tiap-tiap hari. Antara ritual yang dia orang buat, ini dalam Syiar Alam An-Nubala ada sebut tentang cerita sahabat nama Abu Umamah Al-Bahili sebelum dia masuk Islam. Okey. Ketika mana dia ni duduk dalam jahiliyah, dia ikut ritual kaum dia. Pagi matahari keluar, dah tunggu dengan seekor kambing sebab nak sembelih. Sembelih tu nak ambil darah dia, nak bagi minum semua orang. Semua kabilah dia tu akan minum darah kambing tu. Lepas tu adalah ritual dia, ketua dia tu akan baca apa-apa, akan sebut apa-apa untuk memuliakan matahari. Okay. Cuma Abu Umamah dia jadi pelik sebab satu hari tu ritual biasa dia buat, cuma dia punya ucapan ketua dia tu panjang sikit. Iaitu dia macam minta pada matahari. Dia kata, engkau turunkanlah keburukan kepada seorang lelaki yang telah buat kacau bilau di rumahmu, iaitu di Mekah. Merujuk pada Nabi. Jadi ketua dia sebut. Waktu tu Abu Umamah belum masuk Islam ni. Dia jadi pelik. Hari-hari lain tak kutuk pun orang. Hari ni jadi kutuk orang. Dia kata, turunkan bala pada seorang lelaki yang telah kacau berhala sekian-sekian. Cuma dalam ucapan tu dia tak sebut nama lelaki tu. Siapa dia? Ringkas cerita, dia pergi jumpa ketua tu kata, semalam ada kabilah pada Mekah beritahu ada seorang lelaki nama Muhammad, dia ni suka buat kacau di Mekah. Jadi dia minta semua kabilah-kabilah ni lawan dia. Jadi kita pun minta pada Tuhan matahari ni supaya kacau Muhammad. Dia orang muda. Waktu tu dia tak rasa nak percaya lagi kata-kata ketua kabilah ni. Dia ambil keputusan, dia pergi ke Mekah. Dia pergi jumpa Nabi. Dia tengok, dia cari siapa yang namanya Muhammad. Cari jumpa. Sebab Nabi ni hari-hari Nabi akan keluar, duduk di kawasan Kaabah tu, beritahu dekat orang-orang kafir semua, jangan sembah berhala. Dan Nabi akan salat dekat Kaabah tanpa menghadap berhala. Dia pun tengok. Tak ada apa lelaki ni, okey. Dia hanya kata sembahan berhala tak betul. Tu saja. Tak ada lah dia maki-maki lebih-lebih. Tak ada lah dia kata yang teruk-teruk, tak ada. Okay. Jadi dia rasa maklumat yang disampaikan oleh orang Mekah kepada kabilah dia maklumat yang salah. Dia pergi jumpa Nabi clarify 2-3 benda dengan dia, termasuklah urusan ataupun hal penyembahan matahari itu. Mudah cerita, dia masuk Islam. Abu Umamah masuk Islam, dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku masuk Islam ni, aku nak buat apa pada kaum? Aku nak beritahu apa? Katakanlah sembahan matahari itu tak betul, sembahlah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Dia balik, dia boleh Islamkan satu kampung. Itu kelebihan, itu karamah, itu hati yang cekal. Dia macam ni tuan-tuan. Nak Islamkan orang ni, di samping pertolongan Tuhan, yang kedua kena tengok latar orang tu. Latar masyarakat. Masyarakat kaum Bahilah ni, dia orang tak bercampur dengan orang. Dia orang duduk kelompok dia orang ni. Dia orang ni seakan-akan orang asli di kawasan Mekah. Sebab dia orang tak pakai baju elok. Lepas pada tu dia orang pula buat ritual yang pelik. Tiap-tiap hari minum darah kambing, darah unta, darah apa-apa saja binatang. Tiap-tiap hari. Dia orang ni semi-cannibal. Dia orang belum cannibal lagi. Separuh nak jadi cannibal tu. Sebab dia orang akan makan daging
haiwan korban tu secara mentah dan dia orang akan minum darah tu. Itu perbuatan. Dia tak makan daging orang. Cuma dia makan daging binatang. Itu perbuatan yang kata apa, yang pelik lah. Perbuatan yang bukan manusia, tabiat manusia bukan macam tu. Okay. Jadi akhirnya dia clarify, orang kampung dia boleh masuk Islam semua sekali. Sebab dia orang tidak tercemar dengan maklumat-maklumat yang salah. Dia orang hanya tahu seorang lelaki, tak tahu siapa lelaki tu. Bila mana ada satu orang boleh beritahu lelaki tu okey, dia orang pun okey. Benda ni kalau tengok, nak Islam ke orang asli pun macam tu lah di Malaysia kita ni. Kita tackle dia punya ketua dia, tok batin dia, maka mudahlah untuk kita tackle semua sekali yang duduk di kawasan tu. Sebab dia orang terasing pada maklumat. Orang-orang asli tertentulah, kalau tuan-tuan pergi masuk kawasan pendalaman, pergi belah Perak, belah Pahang, apa-apa semua ni, yang agak terpencil. Jangan pergi yang kerajaan dah buat signboard warna coklat tu. Biasanya dia orang dah cerdik daripada kita ni. Degree pun 2, master pun tengah buat, lagi cerdik sebab orang asli. Tuan-tuan pernah masuk pendalaman yang tak bercampur dengan orang. Kalau di Pahang tu saya ingat ada satu suku Pahang, dia border dengan Tasik Kenyir, Terengganu ni. Kawasan Aring apa semua, jalan tak apa elok kawasan tu. Dia ada satu suku nama dia suku batik. Sebab kulit dia orang ni macam, dia ada corak macam kain batik. Bukan dia orang tatu, kulit dia orang memang macam tu. Suku batik. Dia orang pun kenal diri dia orang tu suku batik lah. Maknanya dia orang kampung depan tu suku lain. Dan bahasa dia dengan bahasa orang kampung tu totally different, lain. Bukan bahasa lorat. Bukan bahasa Kedah dengan Pantai Timur ke utara, bukan. Bahasa yang lain. Wujud. Yang ni bagi masuk Islam hari ni, satu kampung boleh masuk Islam. Yang ni lebih mudah. Sebab yang ni tak tahu apa. Dia orang tak tahu Wahabi tak Wahabi lagi tak tahu. Dia orang tak tahu. Tahlil pun tak pernah buat. Kunut tak kunut pun lagi tak tahu apa. Okay. Jadi dia orang tahu, Islam. Apa benefit kita orang masuk Islam? Kamu orang akan dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Okay, dia orang pun okey. Dia orang masuk Islam. Cuma yang jadi masalahnya, dah masuk Islam, sebulan tinggal. Tak tahu apa dia orang. Itu problem ni. Bila mana duduk pendalaman ni, nak hantar ustaz pun tak semua yang mampu nak pergi. Bagi ustaz yang muda-muda, ustaz muda-muda ni diorang nak pergi pavilion pun sama banyak dengan nak pergi rumah orang asli pun. Sebulan duduk rumah orang asli, duduk teringat mall ni tak pergi lagi, ni tak pergi lagi, tepi pantai tak pergi lagi. Dia susah sebab dia ada keinginan nak pergi tempat lain. Okay. Dia cara yang paling tepat lah bagi saya, Islam tarik dia orang ke bandar, bagi belajar, yang muda-muda tu bagi belajar Islam. Yang tu akan balik kampung dia akan beritahu. Sebab cara Nabi dan para sahabat macam tu lah. Nabi tak akan suruh orang Madinah pergi ke kawasan orang Mekah pendalaman. Sebab tak akan boleh touch benda tu. Dia dah lama duduk dengan environment lain, tiba-tiba nak pergi ke kampung lain. Itu bukan senang. Sebab tu kau tengok peringkat awal para sahabat berhijrah ke Madinah, bukan semua orang tu sanggup. Tuan-tuan tengok Bilal bin Rabah. Bilal ni daripada Ethiopia. Ethiopia ni ialah Habsyah lah dulu. Sekarang nama dia Ethiopia. Habsyah ni negara yang moden, ada tamadun. Walaupun kita tengok Bilal, dia tu orang kulit hitam. Tuan-tuan nak tahu orang kulit hitam dulu pada zaman Nabi ni ada dua kasta. Kasta bawahan dia orang memang hamba lah. Kasta yang kedua ialah orang-orang atasan, orang yang hebat. Sebab tu kita akan tengok macam Abraha. Itu gubernur pada kerajaan Habsyah. Bukan lekeh punya orang walaupun kulit hitam. Dia orang yang ada kuasa, orang yang hebat. Dia orang masuk Kristian, dia orang jadi hebat. Okay. Cuma nak katanya Habsyah ialah negara yang sangat aman pada waktu itu. Ethiopia hari ini. Hari ini Ethiopia. Ethiopia sekarang dah kecil. Bila mana sebut Habsyah tu dia cover lah. Dia cover Kenya, apa-apa semua tepi-tepi itulah. Kawasan Afrika secara umum. Dan negara yang banyak sumber bumi. Walaupun kita tengok Afrika digambarkan oleh barat macam tandus, tapi dia kaya dengan sumber bumi. Itu realiti Afrika. Dia ada batu permata yang elok apa semua, tu semua datang daripada Afrika kebanyakannya. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, Nabi suruh sahabat pergi hijrah ke Habsyah. Bila tu dia datang pada Habsyah, Dia tu memang kelas bawahan, sebab tu dia dijadikan sebagai hamba. Cuma saya duk teringat tengah-tengah duk cerita ni, orang kulit hitam ni bila mana dia orang bina tamadun dia hebat. Sebab tu tuan-tuan kena sedar. Orang kulit hitam dari segi IQ, dari segi akal cerdas, dia orang lebih cerdas berbanding kita-kita yang kulit cerah sikit ni.
Okay. Sebab kalau tuan-tuan tengok kan, di Madinah Munawwarah hari ini, kebanyakan para ulama datang daripada Shanqiti Mauritania. Kebanyakan ulama. Semalam ada satu orang, Syekh Amin Shanqiti, habis dah khatam daurah tafsir selama 9 tahun. Satu Quran dah habis tafsir. Kali kedua. Kali pertama 7 tahun, kali kedua 9 tahun. Penulis yang terkenal lah, banyak kitab tafsir yang dia tulis. Cuma nak katanya, dia Afrika yang kulit cerah sikit. Dia macam-macam. Tapi pengalaman saya lah, saya tengok orang Afrika ni Allah Ta'ala beri pada dia ingatan yang kuat. Tuan-tuan tengok yang belajar di UIA ke, yang belajar di UUM Sintuk ni, yang jadi pensyarah di Kuwait, sebahagian besarnya ramai daripada Nigeria apa semua ni. Ambil bahasa Arab. Dia orang bukan bercakap bahasa Arab di negara dia orang. Dia orang bercakap bahasa lain. Sebab saya pernah tengok dengan mata kepala sendiri, orang Afrika dalam bab hafalan okey. Waktu dalam satu masjid, dalam satu tahun tu di Masjid Nabawi di Madinah tu, dia ada buat satu pertandingan hafal hadis. Tandingan hafal hadis tu ditaja oleh satu syarikat, hadiah dia. Nanti hati cerita bagi azan tu. Okey. Kita sambung sikit cerita orang kulit hitam Habsyah tadi. Okey. Kebanyakan kalau kita tengok, mereka Allah Taala berikan, walaupun fasiliti tak berapa elok di negara dia orang, tapi dia orang menghasilkan penuntut ilmu yang baik. Kebanyakannya, hatta di Jordan dulu, sebahagian daripada pelajar daripada Somalia ni antara negara-negara yang tak ramai pelajar dia. Dia orang tak ada persatuan pelajar, tapi boleh duduk seorang-seorang di negara orang dan belajar elok. Adalah yang biasa. Cuma saya nak sebut pengalaman saya tengok pertandingan hafal hadis dalam Masjid Nabawi. Ada satu syarikat korporat yang bagi hadiah. First prize dia kereta Camry yang model terbaru waktu tu. Toyota Camry yang terbaru. Second, duit tunai lebih kurang RM50,000, RM50,000 dan lebih lah kot. Okay. Dan third prize dan ada daripada tempat pertama, markazil awal, sampailah kepada tempat yang kelima, semua kulit hitam. Semua tapau ke geng kulit hitam. Yang ujung-ujung tu Melayu tak ada seorang Melayu. Okay. Semua kalah. Bukan tak ada bertanding, ada bertanding. Kalah teruk. Tapi yang kulit hitam ni lancar betul. Okay. Kebanyakannya macam tu Allah Ta'ala beri. Ada juga yang biasa. Cuma saya nak katanya, Nabi ni dia tak suka orang pelekeh orang kulit hitam. Itulah saya nak sebutnya. Sebab Ethiopia ada sejarah yang hebat. Sebab tu bila mana Nabi nak wafat, isteri-isteri Nabi ni bergilir jaga Nabi. Antaranya ialah Ummu Salamah dengan Aisyah. Ummu Salamah ni dia cerita tentang pengalaman dia pergi ke Habsyah. Waktu Nabi sihat, Nabi tanya kepada sahabat-sahabat yang pergi Habsyah ni, kamu duduk di Ethiopia tu. Tuan-tuan jangan tengok Ethiopia sekarang teruk. Waktu kamu pergi ke Habsyah dulu, apa yang kamu boleh tengok? Kata seorang sahabat ni, dalam riwayat tu sebut Ja'far bin Abi Talib, sebab ni ialah wakil orang Islam. Dia kata, waktu kami duduk di Habsyah, kami diberikan keselesaan yang tip-top oleh Ashamah An-Najashi. Sehinggalah kami yakin negara ni memang negara yang adil. Iaitu bila mana kami tengok satu orang tua, dia bawa satu tempayan. Dia bukan tempayan, dia macam satu bekas isi air yang ada muncung dia sempit atas tu, takar apa istilah dia lah. Okay. Yang orang akan junjung atas kepala. Okay. Macam belanga pun mungkin lah kot. Okay. Waktu dia jalan-jalan di Habsyah tu, ada seorang budak kacau dia, ulur kaki sehingga orang tua tu jatuh, rebah dan pecah dia punya bekas air tu. Jatuh. Orang Islam duk tengok ni, Ja'far tengok. Dia kata orang tua tu jatuh, rebah dan budak-budak tu lari. Budak-budak tu taklah budak-budak sangat, remaja. Budak-budak tu kata, aku akan adukan kepada kerajaan. Apa yang kamu buat? Tak lama lepas pada tu kami tengok budak-budak tu ditangkap. Tuan-tuan boleh bayang. Kesalahan kacau orang tepi jalan. Pihak atasan cakna ambil kes tu sehingga kena tangkap. Tuan-tuan duduk tempat kita ni, negara kita. Kita cerita negara kita. Tuan-tuan kena kacau tu, agak-agak pergi balai polis, laku tak? Report. Tak laku report. Polis kata, yang ni pun nak main hantar. Aku kena peteh teruk lagi. Dia boleh cerita kawan, saya kena teruk lagi. Cuma Nabi kita tengok, itu negara yang adil. Kristian. Tu orang kulit hitam yang merintah. Ashamah An-Najashi.
Sebab tu Nabi sangat-sangat appreciate Ashamah ni, sehingga Nabi dengar berita kematian dia, Nabi suruh para sahabat bangun untuk salat jenazah. Dan Nabi tak suka orang pelekeh orang kulit hitam. Sebelum datang Nelson Mandela lagi duk berjuang hak orang kulit hitam ni. Sebab memang orang kulit hitam ni mendapat diskriminasi yang teruk bila mana barat ni dia naik. Okay. Cuma nak sebutnya, Nabi tak pernah pelekeh Bilal bin Rabah. Nabi tak pernah pelekeh Bilal bin Rabah. Nak tunjuk pada kita bagaimana hubungan Nabi dengan para sahabat apa semua tu. Saya nak sebutnya ialah waktu tu agama yang berbagai-bagai. Apa nama ni, Abu Umamah Al-Bahili tadi tu yang kita cerita, dia ialah sebahagian orang-orang yang berkulit hitam. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang Mekah Quraisy, kebiasaannya dia orang kulit cerah. Tapi kalau orang Mekah yang kawasan tepi-tepi ni, dia kulit gelap. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang Mekkawi, dia panggil Mekkawi istilah dia. Mekkawi ni merujuk pada orang Mekah. Cara dia pakai serban apa-apa semua lain sikit lah. Macam orang kita bukan serban. Serban lilit, bukan serban yang jenis macam Quraisy duk pakai selalu tu. Yang duduk di sekitar Masjidil Haram apa semua ni. Ini kebanyakannya kulit hitam. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang Saudi yang belah-belah Dammam, border antara Saudi dengan Bahrain. Ni semua kulit gelap sikit lah. Okay. Jadi Abu Umamah Al-Bahili tu, dia duduk kawasan tu. Orang Quraisy ni tak berapa attach dengan orang yang macam ni. Saya nak sebutnya, agama menyembah matahari. Cuma di Asia ni dia pelik. Di Asia ni yang first menyembah matahari ialah orang Jepun. Dia ada satu istilah dia, Tuhan yang dia sebut. Tuhan tu merujuk kepada matahari, Amiterasu istilah dia. Yang bendera Jepun lama dulu. Yang matahari pecah apa-apa semua warna merah tu. Bendera yang waktu dia datang penjajahan tanah Melayu pun bendera tu lah yang dia bawa. Okay. Cuma nak sebut tempat kita ni orang kulit cerah yang duk buat kerja tu. Bukan orang yang kulit gelap yang duk buat pekerjaan. Cuma nak kata idea sembah tu dia datang. Okay. Sebab itulah Tuhan kata matahari itu makhluk aku. Jangan kamu rasa takjub dengan matahari itu. Okay. Jadi kita masih lagi pada ayat ni, sebab ayat ni memang panjang pun perbahasan dia dalam buku tafsir Azhar tu pun sampai beberapa muka surat, lebih daripada 10 muka surat. Kita berpada situ, kita akan sambung lagi la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna pada kali yang akan datang. Cuma kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.